Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kali ini untuk saya nak menceritakan sedikit pasal pengambilan air sumsum tulang, di mana prosedur ni memang selalu dilakukan di hospital-hospital untuk penyakit-penyakit yang tertentu. Jadi ada banyak juga soalan-soalan daripada pesakit secara amnya mengenai prosedur pengambilan air sumsum tulang ni. Jadi saya rasa eloklah kalau saya ambil kesempatan untuk nak cerita sedikit pasal pengambilan air sumsum tulang. Satu soalan yang selalu saya ditanya, adakah prosedur pengambilan air sumsum tulang ni akan menyebabkan lumpuh? Jadi memang saya perlu terangkan kat sini pada semua yang air sumsum tulang ni sebenarnya berada di dalam tulang pinggul, ya. Dalam tulang pinggul ni besar kawasannya, di mana dia hampir mempunyai 1.5 liter bentuk bendari macam darah, dan bendali darah ni sebenarnya adalah sel-sel induk untuk pembikinan darah. Jadi sebenarnya bahagian pinggul ni di dalamnya ada rongga untuk pembuatan darah, ataupun senang kita cakap kilang darah lah. Jadi kalau nak kata menyebabkan lumpuh ni, memang kebarangkaliannya amatlah sangat rendah, sebab ianya tak ada kena-mengena dengan bahagian mana-mana pun yang menyebabkan boleh terjadinya lumpuh pada kaki ataupun yang berkaitan dengan dia lah. Jadi secara mata kasarnya juga, air sumsum tulang ni rupa dia macam darah juga. Jadi satu lagi yang saya perlu nak bagi penerangan, keadaan-keadaan yang mana perlu untuk pengambilan air sumsum tulang ni diperlukan. Selalunya penyakit-penyakit darah memang susah kita nak diagnose. Jadi salah satu caranya adalah kita tengok kilang darah tu sendiri. Dan bila dah buat pengambilan air sumsum tulang ni, kita pun boleh tahu sama ada rawatan yang kita bagi tu berkesan atau tidak. Jadi pengambilan air sumsum tulang ni amat perlu untuk diagnosis ataupun nak tahu yang sebenarnya penyakitnya macam mana, dan juga seterusnya nak tengok sama ada ubat yang kita bagi tu berkesan atau tidak. Dan ini selalunya akan dibincangkan oleh doktor yang menjaga lah. Dan kadang-kadang ada jangkitan kuman yang boleh ada kat dalam kawasan rongga sumsum tulang ni. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk menghantar untuk tengok kalau ada bakteria-bakteria yang tumbuh dalam situ, dalam sumsum tulang ni. Dan kadang-kadang kita pun nak kena tengok staging, sebab ada penyakit-penyakit barah yang boleh masuk ke dalam rongga sumsum tulang ni dan bersembunyi. Jadi kita kena tahu sama ada kawasan rongga sumsum tulang ni dianya bebas daripada barah atau tidak. Dan prosedur pemindahan air sumsum tulang ni sebenarnya adalah, dalam erti kata orang putihnya, adalah prosedur pemindahan ataupun bone marrow transplant. Sebab kadang-kadang ada sejenis penyakit darah yang perlukan air sumsum tulang penderma diberi kepada pesakit tu. Jadi proses ni akan dilakukan di bawah jalan anestesia untuk prosedur pemindahan air sumsum tulang ni, tetapi secara amnya nak buat pengambilan air sumsum tulang ni tak perlu sampai ke under general anesthesia, ya. Adakah air sumsum tulang saja yang diperlukan? Selalunya kita akan ambil juga secebis tulang pinggul, sebab tempat dalam tulang pinggul ni lah dia punya gua-gua dia di mana sel-sel induk ni membiak. Jadi kita nak tahu dalam gua-gua ni sel-sel induk ni membiak secara betul ataupun tidak. Jadi memang kita akan ambil sedikit cebisan tulang tu untuk dianalisakan, dan macam-macam jenis kajian yang kita boleh lakukan untuk memastikan yang kita dapat membuat diagnosa yang tepat dan sejitu yang mungkin.
Risiko lain yang perlu tahu adalah seperti biasa kalau ada prosedur yang menyebabkan, kalau ada apa-apa juga jenis prosedur pendarahan memang boleh berlaku, dan terutamanya kalau memang awal-awalnya platelet dah rendah ataupun memang daripada awalnya ada masalah pendarahan. Jadi memang berbincang dengan doktor macam mana apa yang perlu dibuat supaya komplikasi pendarahan di kawasan pinggul tu dapat dikurangkan. Sakit tu memang biasa sebab seperti macam yalah macam kena gigit tebuan macam tu, tapi dia hanya untuk bertahan beberapa hari dan boleh ambil ubat tahan sakit, itu pun kalau perlu. Kadang-kadang bila saya cerita terlebih dia kata panjangnya jarum, jadi tak perlu risau sebab kami akan bagi ubat penenang ataupun ubat tidur, dan kemudian kawasan pinggul tu akan diberi sedikit ubat pelali, dan juga di atas tulang tu pun kita akan cucukkan sedikit, kita akan bagikan ubat pelali juga supaya tak terasa sakit sangatlah. Tapi bila kita tarik air sumsum tulang tu memang akan ada vacuum di dalam, jadi bila ada vacuum dalam tu memang kadang-kadang terasa sakit lah, tapi selalunya bila pesakit bangun dia tak ingat pun apa yang berlaku. Jadi memang kita kalau boleh mahukan prosedur air sumsum tulang ni sebagai prosedur yang pertama dan juga yang paling pleasant lah, ataupun yang paling nak kata tak memberi apa-apa komplikasi yang teruk, tapi selalunya memang tak ada. Berapa lama kena duduk hospital untuk prosedur ni? Kalau ikutkan sekarang ni sejak pandemik ni memang ikut pada keadaan atau pembayaran, kadang-kadang insurans, kalau nak guna insurans ni kadang-kadang kena masuk ward lah, ataupun kadang-kadang pada polisi fasiliti hospital yang di mana air sumsum tulang ni nak buat. Tapi sebenarnya prosedur air sumsum tulang ni selalunya digunakan dibuat di pusat jagaan harian. Masuk pagi, balik tengah hari tu. Jadi tak ada masalah apa-apa nak perlu masuk ward apalah, sebab memang sangat kurang ataupun hampir tak ada komplikasi kecuali rasa sakit dekat tempat tu. Dan sekarang ni sejak pandemik memang kita kena lakukan saringan COVID-19 sebelum kita nak buat prosedur tersebut. Hasilnya ini adalah air sumsum tulang di mana kami akan buat kajian lebih lagi, nak tengok sama ada sel-sel induk tu berfungsi dengan baik atau tidak. Dan ini pula tulang sumsum kadang-kadang kita ambil satu ataupun kadang-kadang kita ambil dua, bergantung. Dan ini juga akan dianalisa nak tengok kawasan rongga-rongga tempat sel induk ni membiak sama ada normal atau tidak. Baik, itu saja. Kita jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.